Okay, share screen. Start balik ni. Nampak tak? Alhamdulillah. Okay, nampak Sekejap, cikgu cuba. Aduh mak. Nampak cikgu, nampak. Kata telinga pula. Saya nampak cikgu. Nampak cikgu? Okay, settle. Oh, maaf lah. Haris baru masuk. Haris dah sampai. Okay, Haris tu dah sampai. Okay, so kita sembang balik yang atas sekejap Cikgu scroll balik ke atas. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Lepas ni kita nak buat paper tu. Okay, yang ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, kita tengok yang ni cikgu recap daripada sinilah Cikgu recap daripada nota ni. Daripada soalan. Apa yang kita perlu tahu, korang boleh tengok dekat nota juga. Ini soalan kat sini adalah convex lens. Okay, so convex lens kita nampak dekat sini dia punya kedudukan macam cikgu cerita tadi. The characteristic of image depend on position, ikut kedudukan. Berapa kedudukan? 5 belakang, 1 dekat 2F, in between, dan kat sini ada 5 kedudukan. Bahasa Melayunya read, ris, rim, vum, vum. Bahasa Inggerisnya nyata, Macam terbalik songsang. Okey, salah sikit je. Bahasa Melayunya nyata, songsang kecil, nyata, songsang, sama side. Saja cikgu sebut. Kod-kod korang perasan kan? Okey, nyata, songsang, sama saiz, nyata, songsang besar, maya tegak besar, maya tegak besar. Cuma dekat F, besar dia tu terlalu besar di infinity. Okey, di infinity. So ikut situ kedudukan, ini semalam kita dah belajar, jawapannya adalah dongki. Okey. So cikgu nak cerita yang kat sebelah sini, pengiraan. Okey, pengiraan kat sini. Alright. So untuk pengiraan ada 3 formula. Soalan halang cikgu terus tulis kat sini je. Okey, 3 formula. Yang pertama kita boleh mencari power of lens, kuasa kanta. Okey, kuasa kanta. Macam mana nak cari kuasa kanta? Formula dia 100 over focal length, panjang fokus. Okey, tu kalau nak cari kuasa kanta. And yang ini pakai formula ni kalau F dia cm tau. Ada F dia cm. So korang pun selalunya soalan dia memang cm lah. Okey, cm. Dia bagi cm. Sebab kalau meter panjang sangat. Okey, macam cikgu ajar first class dulu. Bentuk ni datang dari mana? Bentuk ni sebenarnya daripada bulatan. So kalau kata F dia tu 1 meter, maksudnya bulatan dia tu bulatan yang sangat besar. So that's why dia selalu pakai sentimeter. So cikgu nasihatkan korang pakai je 100 over F. Okay, formula ni kalau dalam senarai tak silap cikgu, dia tak bagi. Dia tak bagi. So yang dia bagi adalah yang nombor 2, 1 per F sama dengan 1 per U plus 1 per V. U is this, object distance. Nampak ni? Ni objek dia. U kat sini 15 ni. Ini adalah object distance. Bahasa Melayu, jarak objek. Soalan dia nak berapa image distance. Image distance adalah V. V kat sini adalah image distance. Jarak image. Okay, jarak image. So kita gunalah formula. Right, selalunya formula ni lah yang banyak pakai. 1 over F, 1 over U, plus 1 over V. So 1 over F dia adalah 1 per 10, 1 per 15, campur 1 per V. Okey, siapa rajin tekan kalkulator, tengok dekat mana jawapan dia. Right. Tekan kalkulator anda. Okey, siapa dapat jawapan boleh tulis. Okey. Satu, yang ni kan, ni matematik tau. Ada student cikgu pernah jumpa, dia buat macam ni. Okey. Dia pindah tu, dia buat macam ni.
Kalau dia buat macam ni kena balik masuk darjah 1. Tak ada darjah 1. Pecahan belajar time bila kau Ganas belajar sangat kan cikgu, darjah 1. darjah 1 ganas sangat kan. Kau bawa ke sini tolak 1/15. So kena bawa matematik tu betul-betul lah. So dapat 1/V sama dengan 1/30. So V dia 30. Okay. Darjah 2. Ada kawan-kawan cakap belajar tu dalam darjah 2. Uyuh. Bukan darjah 3. Kena check balik buku adik-adik balik. Alright. So kat sini yang cikgu nak tunjuk dia adalah 30 tu kat mana? 30 tu kat mana? Okay, cikgu pakai warna merah kat sini. Ini objek. Kalau kita belajar sebelum ni, objek duduk antara 2F dengan F, kita tahu image dia. Characteristic of image will be real, inverted, magnified. Bahasa Melayunya nyata, songsang, kecil. Okay. So dia kata 30 tu maknanya dekat belakang ni 30 cm. Sebab apa cikgu kata situ 30 cm? Sebab yang 2F ni 20 cm. F dia 10 cm. Samalah depan sini. So objek berada di tengah-tengah, image dia di belakang. Okay. So alang-alang kat sini cikgu terangkan satu lagi. Tapi mungkin soalan dia tak jumpa lah dekat SPM ni. Korang akan jumpa kat soalan lain. Okay, kalau kata cikgu letak warna biru cikgu letak dekat 2F. Okay, cikgu letak dekat 2F. Ikut yang kita belajar 2 hari lepas, daripada 2 hari lepas, apa ciri-ciri image dia? So cikgu nak tahu dulu, apa ciri-ciri image dia? Cuba korang tengok, apa ciri-ciri image dia? So cikgu tunggu dekat chat, ada tak yang nak tulis? Apakah ciri-ciri image dia? NSS. Okay, NSS bahasa Melayunya nyata, songsang, sama size. Kalau bahasa Inggeris, RIS, real inverted, same size, sama size. So sama size, objek duduk mana? Objek duduk sini, dekat 2F. Okay, objek duduk dekat 2F. Sama size dan sama kedudukan. Dahlah sama size, sama kedudukan 2F. Okay. Seterusnya, kalau cikgu tukar satu lagi warna, cikgu pakai warna purple, cikgu letak dekat belakang ni. Okay. Cikgu letak dekat belakang ni, cikgu letak di 30 cm. Dekat mana image dia nanti? Image dia nanti duduk dekat tengah-tengah ni kecil sikit. Okay, kat tengah-tengah tu berapa kedudukan dia? 15 cm. Okay, macam mana cikgu tahu 15? Macam mana cikgu tahu yang warna biru ni 20? Okay, macam mana cikgu tahu yang warna merah ni 30? Semua tu berdasarkan this formula. 1/F, 1/U, plus 1/V. So, kalau paper 2, dalam paper 2, perkara yang korang kena ingat dalam paper 2 is the nearer the object, the further the image. Okay, cikgu ulang. The nearer the object, the further the image. Objek makin dekat, kita tengok makin dekat tu maksudnya dari purple pergi biru, biru pergi merah. Objek makin dekat, image makin jauh. Dari purple pergi biru, biru pergi merah. Okay, so ini cikgu letak sebagai nota tambahan. So korang boleh tulis kat situ juga. So apa yang cikgu nak kait kat sini adalah apa yang korang belajar tentang characteristic of image, it will be represented by the drawing and by the information, the calculation. Okay, the calculation. So contohnya, kalau kita tahu warna biru, kita tengok sikit warna biru. Warna biru, kita tahu image dia sama size. Macam mana cikgu tahu sama size? Because kalau kita ambil warna biru, cikgu kira dia punya magnification. Ini formula yang ketiga. Cikgu cerita kat atas baru 2 formula. Power and 1/F. Okay, formula ketiga pun sama, tak diberi. So, magnification, formula dia adalah V/U. So, V, image distance dia untuk warna biru 20 cm. Untuk objek dia pun duduk dekat 20 cm. So, 20 bagi 20, 1. Okay, kalau cikgu buat warna purple, cikgu nak cari magnification untuk warna purple. Image dia over objek dia, objek distance. Image dia duduk dekat 15. Objek dia duduk dekat 30. So kalau korang kira dapat 0.5. 0.5 ni kurang dari 1. Kalau untuk warna merah, cikgu kira dia punya magnification V/U. 30 bahagi 15. Korang dapat 2. Okay, 2.
So dari magnification pun sebenarnya kita boleh tahu di mana objek tu duduk. If you get the magnification less than 1, maksudnya dia duduk dekat belakang 2F. Okay, less than 1 belakang 2F. Kalau dapat 1 itu maksudnya 2F. Kalau dapat besar, nombor dia lagi besar dari 1, itu bermaksud dia berada in between 2F and F. Okay, in that case, clear tak? M2 unit dia apa cikgu? Okay, so good question. M2 unit dia apa? Magnification, magnification tak ada unit. Magnification tu hanya bagi tahu berapa kali ganda dia besar. Okay, so bila kita dapat 0.5 maksudnya image dia jadi kecil. Kalau dapat 1, image dia sama size. Kalau dapat lebih besar dari 1, image dia magnify. Right. So itu cikgu rangkumkan sekali dekat satu soalan ni. Okay. So benda-benda macam ni dia jarang juga tanya SPM sebenarnya. Tapi dia, maksud cikgu, dia jarang tanya hubungan relationship tu, dia jarang. Tapi kalau soalan percubaan korang akan selalu jumpa. Okay, so soalan lain, faktor skala lah. Faktor skala tu maksudnya, boleh kita kata macam tu, maksudnya dia punya berapa pembesaran dia lah. Okay, berapa pembesaran dia. Okay, satu lagi daripada pembesaran ni juga, last one. Ini pun kadang-kadang dia tanya, cikgu guna warna lain lah, warna oranye. Kita boleh guna juga untuk mencari tinggi objek dan tinggi image. Okay, tinggi objek dan tinggi image. Contoh, kalau kita buat warna merah, warna merah ni, katalah objek ni, warna merah ni, warna tinggi dia cikgu letak 2 meter. Contoh, tinggi dia 2 meter. So kalau tinggi dia sebagai 2 meter, so kita nak tahu berapa tinggi image. Okay, so kita dah kira tadi, magnification is V over U. Magnification juga kita boleh kira height of image. Height of image. Tinggi image bahagi tinggi objek. So dari situ magnification dia 2 kali ganda. Tinggi image dia tak tahu. Tinggi objek dia 2. So tinggi image dia adalah 4. Okay. 4 meter. Contoh. Kenapa cikgu dapat 4 meter? Secara logiknya macam kita cakap tadi, magnification dia 2 kali ganda. Kalau objek dia 2, 2 kali ganda 4. Kalau objek dia tinggi 5, 2 kali ganda 10. Alright. So hopefully clear. So ini cikgu cover dalam satu soalan ni. Cikgu cover all the equation, formula. Alright. Ada sebarang soalan tambahan yang korang nak tanya? Okay, sekejap cikgu check kat atas. Kok jumpa soalan. Cikgu, okay, ada satu soalan ni. Cikgu, kenapa formula dia 1 over bukan straight to the point? Alamak. Sekejap, cikgu cuba faham. Cikgu, kenapa formula dia 1 over bukan straight to the point? Nanti cuba terangkan balik. Ada 3 formula je. Okay, ada 3 formula. Alright. So formula dia 3 ni lah. Power. Yang dia tak bagi dalam senarai. 1 over F, yang ni dia bagi. And last one is magnification. Ini, magnification. Untuk lens. Okay. Boleh yang guys tu? Alright, so next. Berkaitan dengan formula. Sebelum cikgu masuk paper 2, sebab semalam kita dah buat yang kat bawah ni. Sebelum kita masuk paper 2 kat bawah ni. Okay, berkaitan dengan formula ni juga. Kita tengok kembali ke soalan dekat muka surat atas dia. Muka surat 204. Semalam cikgu tinggalkan soalan nombor 33. Okay, semalam cikgu tinggalkan soalan nombor 33. Okay. Ada yang tak dapat lagi? Alright. 31. Ada yang tanya 31. 31 kira. Okay, sekejap lagi. 31 kira. Sorry, 31 kira. Cikgu nak tunjuk 33 dulu. Sebab 33 ada kaitan yang kita terangkan tadi. Okay. So 33, ini adalah arrangement
untuk soalan apa tu? Untuk okay. Ini adalah arrangement untuk formula yang kita belajar 1 over F, 1 over V tadi. Relationship between object distance and image distance. So tadi cikgu dah terangkan hubungan dia apa. The nearer the object, further image. Okay, cikgu tulis ringkas je lah. Nearer object, further image. Objek makin dekat, image makin jauh. Okay. And kita dah dapat tadi formula. Okay, cikgu nak terangkan. Ni ada soalan. Kenapa 1 per F? Good question kat situ. Kenapa formula dia 1 per F, 1 per V plus 1 per U? Dia tanya, kenapa formula dia 1 per F, 1 per V tambah 1 per U? Okay. Kita tengok kat sini. Okay, bila kita buat eksperimen ni, memang graf dia begini. So, graf ni kalau ada 1 per V dengan 1 per U dalam paper 3, this is the graph yang korang akan plot. Dia mesti turun straight ke bawah. Kalau dapat graf lain tu, salah lah tu. Okay, 1 per V, 1 per U, dia mesti straight turun ke bawah. That's the relationship. Maksudnya ni ni maksudnya macam ni. Kalau kat sini kita nampak ni 1 per U dia jauh. So, 1 per V dia nilai dekat contohnya. Contoh. Kata ni tadi 20 cm. Contoh je. Okey, yang ini okey, 20 cm pula. 1 bagi 30. Okey, 0.33. 0.3 ini tadi jadi 0.15. Okey, so kalau kat sini 1 bagi 20. 1 bagi 20. Sekejap. Aku ni salah tekan ni. 1 bagi 30. Okey, tak apa. Then that one. Okey, macam ni. Yalah 0.2. Ni 0.2. So bila kat bawah ni 0.15, yang ni 0.3. Lebih kurang macam tu lah. Cikgu buat nombor dia. Okey. So dari situ sebenarnya graf ni dia asal dia y equals to mx plus c. Okay, y equals to mx plus c. So, siapa duduk kat part CY? 1 over V. Siapa duduk kat part CX? 1 over U. Gradient dia berapa? Gradient dia, korang kena tahu, ni cikgu terangkan. Nombor ni, Y-intercept dia dengan X-intercept dia, nombor dia sama. Okay, cikgu ulang. Y-intercept dengan X-intercept dia, nombor dia sama. Okay, so berapa nombor dia? Okay, nombor dia lebih kurang, katakanlah kat sini, 1 lah. 1 senang. 1, 1. So, 1 bagi 1, korang akan dapat dekat sini, graf dia turun, negatif 1. Macam mana? Ingat balik matematik. Ni semua matematik. Y, negatif Y-intercept over X-intercept. So, korang akan dapat negatif 1. Tambah dengan C. So, siapa C dia? C dia sebenarnya adalah 1 over F. So 1 over V tolak 1 per U tambah 1 over F. So formula dia at the end dapat 1 over V plus 1 over U sama dengan 1 over F. So kalau dia tanya 1 over F, apa value Q? Tengok Q ni apa? Q ni adalah Y-intercept. Which is Y-intercept is C. It representing 1 over F. So Q tu mewakili apa? 1 over F. Okay, even kalau dia tanya korang P ni mewakili apa? P tu pun kita boleh anggap sebagai 1 over F sebab nombornya nombor yang sama. Okay, nombornya nombor yang sama. Okay, so cuba salin dulu yang ni, soalan 33 sebelum kita pergi the next question. Okay, this is quite important sebab bila buat paper 3 dia berkait. Nombor 1, nombor 2, kadang-kadang korang tak faham macam mana formula tu wujud. This is how the formula wujud. Okay, bila dia buat eksperimen, dia dapat data and then baru dia buat. Okay, satu formula dia takkan wujud begitu je. Dia takkan tiba-tiba, datang ilham, pop, inilah formulanya. Tak ada.
Dia mesti ada eksperimen dia. Dia mesti ada proof dia. So this is the experiment. This is the proof. This is the graph. Cikgu, kenapa 1 over F tu bawa sana jadi positif? 1 over F cikgu tinggal. Cikgu bawa ni negative 1 over U. Cikgu bawa negative 1 over U. So tu yang jadi 1 over V plus 1 over U. Okay, ada soalan tu dia tanya, cikgu kenapa 1 per F tu bawa jadi positif? Cikgu tak bawa jadi positif. Dia jadi positif lah sebab. Faham tak? Tak dapat Okay, tu matematik lah. Matematik. So kalau kita bawa, cikgu bawa yang ni je. Cikgu bawa yang ni ke sini. So ni tinggal. Kekal lah positif. Okay, dah siap. Alright. Okay. Last one sebelum masuk paper 2. Okay, Hakim faham. Alright, thank you Hakim. Kira-kira tadi ada yang tanya, cikgu yang ni macam mana pula? Yang ni macam mana? Okay. Yang cikgu bagi korang tadi, yang cikgu bagi korang 3 equation tadi, you can find the power. Macam mana? 100 divide by focal length dalam sentimeter. Cikgu bagi formula kedua, 1 per F. 1 per object distance, jarak objek, tambah 1 per image distance. Okay, cikgu bagi formula ketiga. Okay, apa formula ketiga? M. Jarak image bahagi jarak objek sama juga dengan tinggi image bahagi tinggi objek. Ada 3 formula. 1, 2, 3. Okay, so dekat sini kita ada maklumat apa? So cikgu nak tahu 8 cm ni mewakili apa? 2 cm ni mewakili apa? Okay, so cikgu bagi satu hint. 2 cm adalah tinggi objek. 8 cm mewakili apa pula? Right. Kita tengok siapa dapat jawab. 8 cm is object distance. Yes, thank you. Object distance, cikgu tanda simbolnya U. Okay, so berapakah nilai image distance? Berapa dia punya V pula? Okay, berapa V dia? Siapa boleh bagi tahu berapa V dia? 18. Okay, terima kasih. 18 sebab mesti ambil dari sini je. Sampai image. So, 26 tolak 8. 18. So, ada yang ambil 26 tu salah dia. 18. So, kita nak apa? Kita nak tinggi image. So, kita guna formula yang mana? 1, 2, 3. Okay, formula nombor 1, nombor 2 ke nombor 3? Okay, korang beritahu cikgu. Nombor 3. Selesaikan. Dah dapat dah tu? Selesaikanlah. Dia ada 3 equation je. And this equation, kena faham, this equation only apply to lens. Kanta. Kalau cermin, ada tak formula-formula ni untuk cermin? Tak ada. Okay, formula ni tak ada untuk cermin. Formula ni hanya apply for lens. Kanta. So, kita akan dapat 18 bahagi 8 sama dengan tinggi image tak tahu bahagi 2. So, jawapannya adalah 4.5. Okay, matematiknya tinggi image adalah 4.5. Tekan saja kalkulator 4.5 cm. So, kalau rasa blur macam cikgu dapat 4.5, tak apa. Cikgu tulis kat sini algebranya. 18 darab 2 bahagi dengan 8 akan dapat 4.5. Okay, jawapan B. Thank you. Habislah kat situ. Okay, so 3 perkara yang kena ingat untuk lens, image. Okay, image nombor 1. Kalau cikgu kata cekung macam ni. Okay, macam ni 1 dengan 2 ni. Kalau cikgu kata cekung, concave. Tak payah fikir panjang-panjang. Image-nya wood. Kalau cikgu ada kanta macam ni, this is a convex, cembung. Image dia ada 5 kedudukan. Read, rim, vum. Nesep, metep. Okay, bahasa Melayu. Okay, and then kedua, lukisan. Kalau lukisan, untuk convex macam ni yang betul straight pergi F. Kalau yang ini pula, dia keluar dari F because beza dua ni, concave adalah diverging lens. Bahasa Melayu kita panggil mencapah. Cahaya masuk, dia mencapah. Okay. Nombor 3 ni,
Kenapa dia pergi ke F? Dia panggil converging. Menumpu. Okey, tu beza dua kanta tu. Cikgu, kenapa 18 bagi 8? Okey. Kenapa 18 bagi 8? Sebab 18 tu adalah dia punya V. Formula dia V bahagi U. Okey. V bahagi U sama dengan H image bahagi H object. So, tu yang cikgu buat 18 bagi 8. Dapat tak? Tinggi objek bagi tahu, tinggi image tak bagi tahu. Cari tinggi image. Okey, cikgu persamaan M ada tak dalam exam? Tak ada. Tak ada. Okey, 3 formula cikgu bagi. Nombor 2 ada, 1 tak ada, 3 tak ada. Okey, ulang balik. Nombor 1 tak ada, nombor 2 ada, nombor 3 tak ada. Okey, berdasarkan list of equation. Okey, tapi kalau macam percubaan ke, kadang-kadang dia ada bagilah. Depend kepada soal. Dia punya ni jugalah. Dia bagi, kalau kadang dia bagi, kadang-kadang dia tak bagi. Okey, formula atas sekali untuk cari apa? Formula atas sekali untuk mencari power. So, kalau kita nak cari power, kita kena tahu F. Okey, katalah cikgu nak expand soalan ni. Cikgu nak cari F. Okey, cikgu nak cari F. Cikgu nak cari berapa focal length dia. So, cikgu nak cari focal length dia 1 per F. 1 per U. U cikgu dah ada. U dia tadi kita dah nampak 8. 1 bagi 8. Tambah 1 per V. V dia kita dah tahu. Image dia tadi 18. Okey, siapa rajin tolong kira 1 per F berapa? Cikgu buat sebelah ni matematik ya. 1 per 8 tambah 1 per 18. Okey, 13 per 72. Okey, itu baru 1 per F. F sama dengan terbalikkan. 72 bahagi 13. 5.5 cm. Okey, 5.53, 5.54. Okey, 5.5 cm. Cikgu ambil 5.5 cm. Okey, 5.54. Alright, boleh 5.54. So, kalau kita tengok kat sini, 5.54, cikgu tulis contoh je. So, 5.54 cikgu letak kat sini. Cikgu letak kat sini, ini 5.54. Objek ni duduk dekat 8 cm. 2F dia dekat belakang. Berapa 2F dia? Okey, berapa 2F dia? 2F dia akan jadi 5.54 darab 2, 11.08. Okey, 11.08 cm. So yang tanya tadi, cikgu formula nombor 1 untuk cari apa? So formula nombor 1 untuk cari power. Bila cikgu ada F, cikgu boleh cari power. So berapa power length tu? Power dia adalah 100 over 5.5. So berapa power dia? Power dia adalah 100 over 5.5. 5.54 lah. Okay, cikgu buat itu 5.54. So 100 divided 5.54. Nilai dia adalah 18. Okay, 18 apa? 18 diopter. Okay, D kat situ maksudnya diopter. Unit for power of length. Diopter. That's the unit power of length. Tu kalau nak cari power. Nak cari power mesti ada F. Okay, so macam itulah kira spek punya power. Ya, betul. Macam itulah dia kira spek punya power. Right? Dia guna kira spek punya power. Tiada simbol apa? Tiada simbol D. Kena ada D. Unit dia D, diopter. D, ni huruf D ni. 18 diopter. Ada unit. Magnification tak ada unit. Tak pernah dengar pun cikgu diopter ni. Masya Allah. Maknanya tak habis belajar tu. Belum habis berguru orang kata. Ataupun sekolah dah tutup waktu tu. Hujung tahun kan. Tak sempat belajar. Saya pun tak pernah dengar. Ramai yang tak pernah dengar. Korang biar betul. Diopter.
Ada. Ni ujung-ujung ponting ni. Kantui. Diopter. Okay, diopter. Betul cikgu, tak pernah dengar. Ush, korang biar betul. Okay, Macam penting. ada masalah lain apa tahu? Masalah lain, bila dia kata power, ni cikgu terus terang. Bila dia kata power, dia tulis watt. Masalah juga. Kau pakai kanta, pakai watt, masak kat situ. Unit dia diopter. D diopter. Alright. Okay, cikgu bagi contoh. Kata cikgu ada kanta ni. Tadi kita buat kanta cembung. Cikgu buat kanta ni. Cikgu bagi tahu F ni sini. F kat sini pun 5.54 contoh cm. Berapa dia punya power? Okay, berapa dia punya power? So kalau yang ni cikgu cari power dia berapa? Formula 100 bagi F sama. So kalau korang bahagi pun korang akan dapat 18, betul tak? Apa unit dia tadi? 18 diopter. Okay. Tapi, dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Sebab yang ini adalah concave, cekung. Macam mana kita nak beza sama ada 18 diopter tu? Kanta dia yang mana? Okay, cikgu ulang Kalau korang kira dapat 18 diopter, macam mana nak kira kanta dia yang mana? Okay. Kanta dia, kalau dia bubuh negatif, ini maksudnya concave. Cekung. Kalau kata dia bubuh power, dia bubuh positif, ini maksudnya cembung. Convex. D tu wajib besar ke? Yes. Unit dia simbol D besar. Diopter. Okay. Kalau tak percaya, korang pergi kedai spek. Kan dah boleh buka kan? Kedai spek dah buka kan? Pergi kedai spek, buat cek mata. Lepas cek mata, dia ada result tau. Result tu, korang tengok dia punya result tu. Dia bubuh positif ke dia bubuh negatif? Nanti cek. So dari situ korang tahu positif ke negatif. Okay, so Neutral power tu. neutral. Mana boleh neutral? Okay, diopter untuk kanta sahaja ke? Ya betul. Diopter tu unit power for a lens untuk kanta. Okay, power for a lens unit dia diopter. Okay, so kalau kanta cembung dia positif kan? So dia kena quarantine. Okay, kalau negatif tak ada kena quarantine lah. Gurau-gurau. Okay, cikgu kenapa concave nilai negatif? Tu dia nak bezakan. Dia nak bezakan antara concave dengan convex. Cikgu boleh kata macam itulah senang. Okay. Alright, boleh? Faham tak? Negative represent apa? Negative represent concave. Tu saja. Negative tu represent concave. Okay, so soalan dia, negative tu represent apa? Negative tu represent concave. So untuk concave selalunya dia letakkan sebagai nilai negatif. Alright, so soalan lain, mikroskop ada power ke cikgu? Ada, mikroskop ada power lah. Sebab tu, tengok. Cikgu perasan kalau korang tak faham yang power ni, efek dia mana? Efek dia, kalau korang nak suruh cikgu ajar teleskop ke, mikroskop ke, korang takkan faham. Sebab fundamental power tu tak faham dulu. Okay, fundamental power tu tak faham dulu. So power kat sini, pertama, positif adalah convex, cembung, negatif, concave. Itu nombor satu. So, concave, satu lagi, kenapa dia negatif? Okay, adalah kita selalu, concave ni dia punya F, walaupun 5.54, dia nak bezakan concave dengan convex, selalunya dia akan letak F tu sebagai negatif. So maknanya bila kita kira, dia sebenarnya 100 bagi negatif 5.54. Sebab tu dia jadi negatif.
Okey, satu jadi negatif. Salah satu sebab dia jadi negatif, F dia dianggap sebagai negatif. Okey, itu nak beza concave dan convex. Boleh tak? Okey. Kalau boleh, cikgu nak masuk paper 2. Okey, kalau lagi besar nombor positif, lagi besarlah convex dia. Kalau lagi besar nombor positif, lagi besarlah convex dia. Cikgu cuba faham. Kalau lagi besar nombor positif, lagi besar convex dia. Sekejap, apa yang kau cuba terangkan ni? Okey. So satu lagi pasal power, tapi yang tu cikgu akan terangkan dekat nanti bila nak belajar teleskop. So kita relax dulu. Nanti korang akan cikgu cerita lagi power bila ajar teleskop kat bawah dekat paper 2. Right, so kalau boleh cikgu nak masuk paper 2. Boleh? Tika tina tu sekarang cikgu cerita sekejap lagi. Tebal nipis kantar cikgu cerita sekejap lagi. Sekarang cikgu ulang. Cikgu follow flow dulu. Alright, so setakat ni ada tak persoalan yang power ni? Positif negatif ingat Positif tu convex, negatif tu concave. Okay, positif tu convex, negatif tu concave. Right. InsyaAllah tak ada soalan. Okay, alright. So tak ada, kita masuk kepada kertas 2. Kertas 2 dekat apa ke nama dia? Muka surat. Okay, masuk kertas 2 dulu. Tada. Okay, so kita akan mulakan dengan soalan reflection. Okay. Ini ejaan reflection. Reflection ni zaman Newton, ejaan dia macam ni. Ini ejaan zaman Newton. Reflection tu ejaan dia macam ni. Reflection. Okay. Newton pernah tulis pasal cahaya. Dia ada satu buku pasal cahaya, nama buku dia Optik. Optik. Okay. Buku Newton tu nama dia Optik. So dia tulis pasal reflection of light. Tu Newton tulis. Okay. So kita ambil reflection dulu. Okay. So tu saja ilmu tambahan lah. So dia kata kat sini standing 3 meter from a plane mirror. Okay, so plane mirror. First class cikgu ajar plane mirror. Ada 5 karakteristik. Boleh tak senaraikan what is the 5 karakteristik of plane mirror? Apakah 5 ciri-ciri image plane mirror tu? The 5 karakteristik. Okay, siapa ingat lagi? Virtual, yes, kawan virtual. Mesti dengan upright, partner tak boleh tukar, partner sampai kiamat. Same distance, sama jarak. Okay, betul. Laterally inverted, terima kasih. Okay, sebab setiap kali korang tulis tu dekat kawan-kawan korang, dia naik dekat chat, so dia orang baca. Same size. Okay, thank you yang tolong tulis. Bahasa Melayu, cikgu tulis tegak. Kawan tegak mesti maya. Ini partner, tak boleh tukar. Tegak maya, tegak maya, tegak maya, tegak maya. Same distance, sama jarak. Laterally inverted. Ini kena ingat bahasa Melayunya. Jangan tulis songsang. Kena tambah perkataan CC. Tak ada CC, kosong. And last sekali adalah sama size. Kalau rasa lupa sangat, tengok cermin. Tenung diri sendiri. Muhasabah diri kan. Muhasabah kau. Kenapa dipanggil muhasabah, dia tak panggil muhasrawak? Siapa ada soalan? Ada jawapan dia. Okay. Coki repeat SPM. Hai semua. Kau memang suka hai semua Coki? Okay, soalan kebat lah. Tiba-tiba soalan kebat dia tanya. Kenapakah dia katakan muhasabah diri bukan muhasrawak? Okay. Tu lawak nama dia. Apa dia? Tu lawak nama dia. Soalan di luar kotak je kau. Tu lah. Korang kena fikir tu jawapan dia. Dia boleh tanya tu SPM. Okay. Kertas agama. Jangan fizik sudah. Okay, kita balik sini. Dia berdiri 3 meter dari cermin. Okay, 3 meter dari cermin tu cikgu padam sikit lah. 3 meter dari cermin kan.
Okay, so 3 meter dari cermin maknanya nanti image dia, okay, ni bawah ni pandangan dari atas. Okay, tu pandangan dari tepi, ni pandangan dari atas. So pandangan dari atas, kalau 3 meter dalam cermin, image dia dekat belakang ni. Image dia dekat belakang ni, berapa jauh image dia berada. Image dia pun berada sejauh 3 meter, contohlah. Okay. So jarak dia ni 3 meter. Okay. So dia kata lepas tu pelajar itu dapat melihat image jam dinding yang berada 2 meter di belakangnya. So jam tu dekat belakang dia 2 meter. Nah, ni jam. Alright. So soalan pertama, tengok. Soalan kalau bab cahaya SPM daripada dulu, dia akan tanya bermula dengan soalan ni. Name the light phenomena. Name the light phenomena. Okay, kalau soalan tu adalah mirror, nama fenomenanya adalah reflection of light. Bahasa Melayu, pantulan cahaya. Okay, kalau tulis pantulan je dapat markah tak rasa-rasa? Tak, sebab terlalu general. Terlalu general. Okay, tapi kalau dalam ni kadang-kadang dia bagi je, dia tutup mata macam, tutup mata. Terbagi macam tu lah. Okay, dia yang salah kalau tulis refraction, confirm salah terus. Okay, tapi kita buat lah. Kita kan semua budak bijak semua ni. Kita akan tulis penuh reflection of light, pantulan cahaya. Okay, so berapa jarak antara student and image of the wall clock? So maknanya dia nak daripada student dari sini, ni, dari cikgu bulat ni, sampai image wall clock kat belakang ni. So kita tulis berapa jarak dia. 3 campur 3, 6 campur 2, 8. 8 meter. Okay, 8 meter. Thank you. Kalau tak tulis meter? Kalau tulis 8 je, tak tulis meter, betul ke salah? Yang Pelik tu tu. kosong. Kalau tulis 8, kosong. Okay, dia macam 8. Okay, 8 apa? 8 meter. Right. Okay, tiba-tiba contoh. Kalau kata contoh, korang tulis 800 cm macam mana? Betul ke salah? Betul 800 kot. cm. Sekejap, 1 meter. 100 cm betul lah? 800 cm. Okay, so dalam kes tu selalunya dia akan ambil unit SI. So unit SI meter, so kita pakai meter lah. So kita akan pakai meter. Okay, ini pula. The student then move 1 meter towards the plane mirror. Dia bergerak 1 meter ke depan. So dia tanya berapakah distance antara student dan image. Okay, sekarang dia bergerak 1 meter ke depan. Okay, dia bergerak 1 meter ke depan. So dia gerak depan ni. Jarak kat depan tu dia bergerak 1 meter. So sekarang dia dekat sini. Contohnya dia dekat sini. So sekarang distance dia dah berubah. Distance dia dah jadi 2 meter. Secara logiknya image dia pun akan mendekati. Image dia pun 2 meter. So sekarang dia duduk kat sini. Tapi dia tanya berapa jarak student yang baru dengan mirror. Okay, so jarak dia akan jadi 2 campur 2 campur belakang ni 3. Okay, 2 campur 2 campur 3. So distance dia adalah 7 meter. Good. Okay, 7 meter. Okay, D. D dia akan tanya karakteristik of image. Okay, karakteristik of image apa yang dia nak kaji kat sini? Dia kata cermin tu, jam tu menunjukkan pukul 9. Kalau jam tu tunjuk pukul 9, maknanya ni 12, ni 9. Okay, ni jam pada yang tak tahu. Ni bentuk jam. Okay, dia kata kat jam Baru tu pukul tahu. 9. Baru tahu kan? Jam macam tu. Okay, kalau lupa jam ada nombor sampai 12 je Kok lah lupa. Alright. So dia 60 kata, tu. 60? Sampai 60. Itu saat. Ada jam pakai tulis 60 Tak tahulah, setakat lu cikgu 1 sampai 12 je. Okay, so dia kata dekat cermin nampak apa?
Dekat cermin akan nampak pukul 3. Tapi bukan bermaksud dekat cermin ni akan tunjuk sini 3. Tak. Dia akan still tunjuk macam ni. 12, 6 kat bawah. Tapi dia terbalik. 9 di sini. Okay. 3 di sini. 3 dia pun akan jadi macam ni. 9 dia akan jadi macam ni. Okay. Kenapa cikgu tulis 3 tu terbalik? Laterally inverted. Laterally inverted. 6 tu pun terbalik macam tu. Okay. Laterally inverted. Songsang sisi. So jam dia akan tunjuk ke sana. Songsang sisi dan songsang beza, betul. Songsang sisi bermaksud kalau macam songsang sisi tu terbalik kiri kanan. Macam kita lah, angkat tangan kanan, dia angkat dalam cermin, image kita angkat tangan kiri dalam cermin. Okey. Tapi kalau songsang ni, songsang tu maksudnya atas bawah. Atas bawah. Sebab tu kalau korang tak tulis sisi, dia kira salah. Okey, dia tanya, apakah ciri-ciri cermin satah? Songsang. Ataupun korang tulis inverted. Okey, lepas tu cikgu korang bagi salah. Okay, bila bagi salah korang cakap, alah cikgu 4 huruf je, sisi tu 4 huruf je. Dia bukan masalah sisi tu 4 huruf ke, 1 huruf ke. Masalahnya maksudnya tak sama. Kalau korang kata songsang, maksudnya tengok cermin, songsang ni macam ni. Ni orang, tengok cermin, dalam cermin dia jadi gini. Ni songsang. Melainkan cermin korang memang dapat macam ni, baru jawapan tu betul. Kalau songsang sisi, terbalik kiri kanan. Okay, kalau dalam cermin kita tengok, angkat tangan kanan, image kita angkat tangan kanan. Tengok dalam cermin. Okay, dalam cermin kalau kita angkat tangan kanan, image angkat tangan kanan, tak payah fikir panjang. Lari. Settle masalah. Sebab tak boleh. Tak boleh jadi macam tu. Ataupun kau tengah tengok cermin, okay, kau tengah senyum, tiba-tiba yang kat dalam cermin masam. Pun tak payah fikir panjang. Lari. Alright. So yang songsangnya sisi terbalik. Okay, clear? Manalah tahu kan, tengok cermin, muka kita pandang belakang. Oh, yang tu takut. Alright, so E. Sekarang ni dia kata student tu bergerak ke position X, duduk sebelah lampu. So dia tengok image lampu dekat cermin. Alright. So macam mana dia boleh tengok image lampu dekat cermin? Yang pertama kita tahu kalau kita ada objek, contohnya lampu ni. Okay, lampu ni pada kedudukan sebagai contoh 2 meter. Jadi image-nya akan bertemu dekat belakang ni sejauh 2 meter. Begitu juga dengan orang ni lah. Okay. So ini yang kita belajar tadi. So sekarang ni dia tanya macam mana kita nampak image cermin. Okay, jap. Ada soalan lagi kat sini. Cikgu, kalau saya tulis songsang terbalik untuk menyatakan image tu kiri berubah ke kanan, boleh ke? Tak boleh. Jawapan dia memang kena tulis songsang sisi. Songsang sisi. Sisi tu kiri-kiri kanan. Okay, songsang sisi. Alright, so kat sini macam yang dia nampak. So ikut hukum pantulan. Ikut hukum pantulan dia jadi macam ni. Okay, ini ke sini, ke mata dia. Okay, cuba pakai warna lain lah. Okay, so ke mata dia. Alright. Tak ke mata pula. Tu katalah mata dia kat situ. So yang ni ke mata dia. And then belakang ni putus-putus. Kemudian ni daripada objek. Oh, ini cuba kena sengit sikit. Okay. Ni mungkin sebab sengit sikit tapi tak apa. Okay, dari objek straight kat sini, yang belakang ni putus-putus. Okay. So image lampu tu duduk di sini. Ni image lampu. Yang bawah ni image orang lah. Macam lebih kurang je image orang, image lampu tu. Okay, image orang. Orang tu kepala dia bulat. Dia kepada atas. Okay, tu kepala dia bulat. Dah. Okay, so sekarang ni kenapa dia macam tu? Sebab sudut. Kat ini ada normal line, garis normal. Okay, normal line. Okay, sudut ni kena sama. Contoh, ni cikgu letak contoh saja nombor ni.
So kata-kata 30, sini 30 darjah contoh. So contoh, cuba padam balik. Okay, 30 tu cuba padam balik. So kalau 30, 30. Okay, sudut tu patut sama. Alright, sekarang ni cikgu ada satu lagi masalah, arrow. Ke mana cahaya bergerak? Ke mana cahaya bergerak? Nak buat arah ke mana anak panah? Anak panah mesti daripada objek dipantulkan masuk ke mata. Ni tolong perkara-perkara nampak remeh tapi salah arrow salah. Okay, salah arrow salah. Sebab kalau macam cikgu cakap sebelum ni, kalau anak panah dia dari orang, bermaksud mata dia keluarkan cahaya. So tak pernah jadi lagi berlaku kecuali siapa? 2 kelas lepas cikgu beritahu. Kecuali siapa yang cahaya mata dia keluarkan cahaya. Okay, Superman dengan Flash. Cyclops. Okay, so hari ni cikgu ada tulis kat cikgu punya Facebook apa? Dekat blog pun ada kot, kat cikgu punya blog pun ada. Superman dengan Goku melawan hukum termodinamik. Okay. Melawan hukum fizik lah. Macam mana Superman tu sebenarnya melawan hukum fizik. Okay, next one. Masih lagi mirror. Okay, masih lagi mirror. Cikgu ada blog, ada dekat website cikgu. Kalau pergi kat website cikgu ada blog. Tengok dekat bahagian blog. Okay, SPM 2008, soalan nombor 2. Soalan nombor 2, ni bahagian A. Kalau bahagian A, soalan nombor 2 ni markah dia tak banyak. Markah dia 5 markah. Okay, so ni concave mirror. So concave mirror, kita recap balik. Concave mirror ada berapa karakteristik? Ada 5 karakteristik mengikut kedudukan. So kalau cikgu boleh ringkaskan dia, karakteristik dia macam mana? Okay, cikgu garis. Alright. Okay, so kat sini cikgu buat F. Yang ni cikgu buat C. So karakteristik dia sama macam yang kita ingat tadi lah. Sama dengan convex lens. Okay, concave mirror, image dia adalah sama dengan convex lens. Image dia sama. Tapi dia punya, orang kata apa? Fenomena tak sama. Sebab lens, refraction. Sebab mirror, cermin, reflection. Okay, pantulan. Yang atas ni pembiasan. Okay, so yang sama kita hafal tadi, read, ris, rim, vum, vum. Okay, cuba sudah banyak kali dah read, ris, rim, vum, vum. Okay, read, ris, rim, vum, vum. Sorry cikgu nak tanya, post video kelas kat mana? Okay, post video kelas dekat YouTube. Okay, cikgu dah upload dah sebenarnya yang 2 kelas. Hari ni je last kelas cikgu nak upload. Cikgu tak send lagi mana-mana link. So, dekat email pun cikgu tak send. Cikgu minta maaf banyak-banyak sebab ada perkara yang cikgu kena siapkan. Okay, kalau korang tak tahu, cikgu ambil master in teknologi pendidikan. So cikgu ada kerja yang cikgu kena buat, so cikgu minta maaf tak sempat cikgu nak siapkan. Okay, jangan lupa subscribe dan like. Thank you. Channel nama apa? Channel nama Fizik SPM Physics O Therapy, itu nama dia. Fizik SPM Physics O Therapy. Okay, so kita ambil kat sini concave mirror. Okay, tengok image tu. Cikgu nak korang tengok image tu, nak bagi faham. Image tu, kepala pensil tu. Okay, kepala pensil tu mata dia masih ke atas. Okay, kepala dia ke atas, objek dia pun kepala ke atas. Bermaksud image dia upright. Okay, image dia upright. Macam ni cikgu tahu upright? Sebab kepala dia sama, atas, atas. Kalau dia buat contohnya pensil ni ke atas, so image dia terbalik ke bawah. So ini maksudnya, kalau ni image, yang ni objek, ini maksudnya inverted. Yang tu inverted, bahasa Melayunya songsang. So kita tengok image kat tu upright, tegak. Okay, siapa kawan upright? Kawan upright virtual. Okay, bahasa Melayunya tegak adalah maya. Okay, sekarang kita tengok size. Size dia macam mana? Okay, size dia adalah besar, magnify. Okay, bukan patutnya cermin cembung ke? Ni yang kena hati-hati. Cermin cembung hanya ada satu image.
Okay, dah ada confuse kat situ sikit. Tak apa, cikgu tegur. Cermin cembung, kalau korang ada cermin cembung dia kembung ke depan. Yang ini duduk dekat mana-mana pun, image dia satu. Siapa boleh bagi tahu apa image dia? Wood. Thank you Nas, banyak kali kau sebut. Okay, image dia wood. Okay, image dia adalah wood. Kalau jumpa cermin cembung, image dia wood. Okay, wood. Duduk kat mana-mana pun, semua kedudukan wood. Okay, semua kedudukan wood. Bahasa Melayu apa wood? Maya tegak kecil, MTK, Maya tegak kecil. Okay, thank you Nazif. Nazif tulis kat situ kat chat tu, Maya tegak kecil. Okay, cikgu nak tengok balik soalan cermin satah tadi, boleh tak? Soalan cermin satah yang mana? Yang lukis ke? Yang ni ke? Kenapa? Bahagian mana? Okay, ruler tu boleh ambil. Kalau korang pakai ni, siapa yang tanya, ada yang tanya cikgu ruler pakai apa? Ruler boleh tengok dekat one. Oh ni nampak. Okay, lagi tak? Yang lukis yang ni Okay, so yang mana yang tak clear? Okay, ada yang kata lukis ni tak clear kat mana? Bahagian mana? Sudut kena sama, ikut hukum. Okay, ikut hukum. Sudut sama. Okay, Aina, soalan ke? Okay, dah cakap cikgu dah faham. Dah faham? Okay. Alright. Okay. So, next, kita pergi dekat sini balik. Okay, ni cermin yang korang kena ingat lah. Kalau cembung, wood. Kalau cekung, ada 5. Okay, N tu apa? N. Mana N pula? Kat mana cikgu letak N? Tiba aku pening. Apa soalan kau ni? N tu apa? Soalan tadi. Okay. Sekarang kita tengok balik. Nyata. N tu nyata. Nyata, songsang. Nyata kawan dia songsang. Okay. Nyata kawan dia songsang. Okay. So kat sini 5 kedudukan. Cikgu tulis balik. Kau ada yang lupa. Read, ris, rim, vum. Dan untuk soalan ni maknanya objek duduk kat depan ni. Vum. Kenapa cikgu tak ambil vum dekat F? Dekat F ni vum dia adalah infinity. Maksudnya image dia akan jadi besar sangat. Infinity. Okay, so bahasa Melayunya cikgu tulis balik kat sini, dia akan jadi nyata songsang kecil. Nyata songsang sama saiz. Nyata songsang besar. Maya tegak besar. Depan ni pun Maya tegak besar. So 3 hari dah kita ulang benda sama yang tu. Harap-harapnya dah boleh hafal. Okay. Wajib tu kalau hafal tu insya-Allah senang bab cahaya ni. Okay, so dia masih lagi pakai cermin. Tengok soalan pertama, sama macam atas. Apakah fenomena? Pantulan. Pantulan dah kira bijak. Bijak lagi, pantulan cahaya. Okay, tulis reflection. Oh, budak ni dah bijak dah. Nak lagi bijak? Reflection of light. Okay. So, sekejap cikgu nak salin. Okay. So, ada yang nak salin nota kat atas ni. Okay, cikgu bagi masa. Ada yang nak salin nota kat atas ni. Alright. Okay, cikgu masa salin dulu. Screenshot je. SS, betul. Cikgu baru belajar SS term tu. bukan shot sendiri cikgu. SS tu bukan sama saiz ke? Semua nak. Bukan super small. Aduh, SS macam-macam. Okay. So tu dia punya ni. Okay. Ada yang tanya, cikgu bukan refraction ke? Bukan. Kenapa bukan? Sebab dia tulis concave mirror. Mirror. Cermin. Asal korang jumpa perkataan cermin, pantulan. Kalau dia tulis kanta, pembiasan. Right. So the image is upright and magnify. State 1 ada karakteristik. Dia dah bagi tahu ni. Upright, magnify. Seketul lagi apa? Tegak and besar. Seketul lagi apa yang tertinggal? Yang tertinggal adalah virtual.
Bahasa Melayunya maya. Okey. Nak lukis. Okey, so ni lukis cermin Lukis cermin. Nanti kat bawah kita lukis kantah, lukis cermin. Okey, so guna pembaris. Tereng. So cermin apa fenomena dia? Pantulan. Macam mana dia pantul? Dia pergi mana? Dia pergi F. Okey, ambil pembaris. Oh, ni cikgu boleh show off sikit ada pembaris. Okey, so pantul. Lalu F. Jangan lupa bawa anak panah. Tak ada anak panah, salah. Number 1. Okey. So seterusnya, ni korang terus buatlah. Yang tadi pembaris tu jangan gerakkan. Okey. Tarik dekat atas ni buat putus-putus. Putus-putus tu nak mewakili maya. Maya virtual. Okey, putus-putus. Right. Nombor 2, ni line nombor 1, ni nombor 1 markah. Cikgu buat untuk markah kedua, dari objek ambil pembaris pergi ke C. Again, ambil pembaris pergi ke C. Macam cikgu buat tu, nampak? Cuma korang tak ada pembaris macam cikgu, panjang. Pembaris korang 15 cm, 20 cm, apa barang kan. Tengok cikgu pembaris, tarik-tarik pun panjang nampak tu. Okay. So, macam mana kita nak buat? Tarik je, tarik kat sini, tarik dulu, pergi C. Allahuakbar. Sekejap. Tu masalah dia. Cikgu punya page bergerak-gerak pula. Okay, tarik pergi C. Yang belakang ni putus-putus. Okay, 2 markah. Anak panah. Okay, anak panah pergi ke C kat sini. Dan buat C ke bawah. Okay. 2 anak panah tu kena ada. Itu menunjukkan pantulan. Lepas tu, mana satu? Image. Okay, tengok tu. Cikgu buat tu 90 darjah. 90 darjah sebab nak tunjukkan dia tegak lah. 90 degree. So, ini objek bertemu dekat dia punya intersect tu. Ya, okay. Image, sorry. Image bertemu kat intersect tu. So, di sinilah image-nya. That's why kita dapat image dia. Tengok daripada ketinggian tu. Ketinggian tu kita nampak dia lagi tinggi. Magnify. Dah lagi tinggi pula. Sama pula tegak ke atas. Tegak upright. Kawan upright always virtual. Bahasa Melayu kita tengok. Oh, anak panah dia ke atas. Tegak. Kawan tegak. Maya. Banding dengan objek. Objek dia pendek. Image dia tinggi. Besar. Okey, ini yang formula U lebih kecil dari F. Ini tak ada formula. Kenapa ni tak ada formula? Ini cermin. Cermin. Formula yang cikgu ajar tadi semua untuk kantah. Okey, yang semua ni untuk kantah. Lens. Yang kita belajar semua formula tadi yang power tu semua untuk lens. Cermin tak ada Cermin tak ada. Yang 1/F ni semua untuk kantah. Okey, ni semua kantah lens. Jangan tersilap. Dia tak ada. Cermin tak ada. Cermin 2 perkara saja. Cermin, lukis, karakteristik. Cermin, lukis, karakteristik. Kalau kantah 3. Karakteristik, lukis, last sekali equation. Kira-kira. Cikgu kalau dapat image belakang objek macam mana? Yang itu ada. Okey, image akan terbentuk belakang objek. Yang tu mana? Yang itu kalau cermin, kalau kedudukan dia dekat sini. Okey, sekejap. Ada yang tanya pasal kedudukan belakang tu. Kalau contoh cikgu tukar ni lah. Cikgu buat macam ni. Alright. Okay. Cikgu suka korang tanya. Walaupun kita tak sempat cover semua pun cikgu okey. Sebab kita kalau tak sempat cover, kita boleh buat kelas lagi. No worries. Yang penting korang faham. Cikgu tak ada masalah nak buat kelas lagi. Yang penting korang faham. Korang faham, korang suka fizik, tak benci fizik ni.
Tu pun dah cukup bagus lah. Okay. So kata yang belakang tu, ada yang soalan cikgu, kalau image belakang objek macam mana? Belakang objek boleh. Belakang objek kalau cikgu letak kat sini. Okay, dekat warna biru. Itu akan dapat belakang objek. Okay, kita tengok kenapa dia belakang objek. Okay, yang pertama, cara lukis dia. Straight. Langgar line. Lepas tu pergi F. Lukisan pertama sama. Okay. So straight, pergi F. Lukisan nombor 2. Okay, ni cikgu kena lukis belakang ke ni. Lupa pula dekat itu besar lagi. Sebelum lukis, kalau ingat balik, sebelum lukis kita dah tahu dah karakteristik dia. Sebab dia duduk antara C dengan F, kita dah hafal image dia akan jadi RIM, Real Inverted Magnify. Sebelum lukis kita dah hafal. Okay, so yang kedua tadi kita lukis lalu mana? Kita lukis lalu C. So cikgu tanda balik, kata cikgu pakai warna oren lah. Okay, so ini patutnya tarik ke atas lagi, tapi tak apa. Lalu C, dia ada intersect. Okay, dekat intersect ni adalah dia punya image. Kat intersect tu dia punya image. So image dia ke bawah and image dia besar dan duduk kat belakang. Okay, satu lagi lukisan boleh bubuh dari objek lalu F. Okay. Dan pergi ke belakang lah. Sekejap. Ni mesti cikgu tak ukur ni. Okay, so ukuran cikgu F dengan C tu penting tau. Dia kena sama. Tapi sebab tak sama tu yang jadi lain ni. Okay, tapi tak apalah. Kita kat sini contohnya. So dia mesti ukuran sama, korang akan dapat dia intersect dekat satu point lah. Kata kat sini lah. Okay, contoh macam tu. Jadi cikgu ada dua kaedah lah lukis. Saya dapat image duduk dekat F belakang objek. Sekejap, cikgu tengok soalan Okay, first cikgu ambil dulu soalan apa ni. Sekejap, korang dah panjang sangat ni. Cikgu tak sempat nak baca. Okay, satu-satu Okay, yang pertama apa tadi? Okay. Okay, kat sini. Cikgu yang line pergi C tu, arrow ke arah kiri tu, pantulan punya ke light punya? Itu kira dia sebenarnya kalau cikgu nak sambung dia kena atas lagi. Tapi kita taklah panjang sangat pula kan. Cuma cahaya dia akan pergi dan pantul. Okay, pantulan. Putus-putus tak payah ke? Okay, putus-putus tak payah sebab yang ni dia duduk belah kiri. Putus-putus tu kalau virtual. Okay, putus-putus tu untuk virtual. Yang ni kan image dia real, so dia tak payah putus-putus. Okay. Jadi cikgu ada dua kaedah lah nak lukis. Ada 3 garisan sebenarnya. Ada 3 garisan. Warna purple, warna oren. And lalu C. Ada 3. Tapi kena lalu F lah. Lalu F, patah balik. Pergi straight pergi F, patah balik. Okay, ada 3. Okay. So yang bawah ni pula, tu soalan, ini soalan yang atas lah. Okay, soalan bawah sebenarnya sama. Okay, soalan bawah ni, nombor 3 ni, sama dengan atas. Sama dengan atas. Beza dia apa? Beza dia, dia tukar belah. Dia tukar side. Dia tukar side. So, kalau dia tukar side, cikgu nak tegur, dia masih sama. Maksudnya, kalau cikgu letak kat sini, ini belakang C. Kalau cikgu letak kat sini, ini at C. Kalau cikgu letak dekat tengah ni, ini antara C dan F. Kalau cikgu letak dekat sini, ni dekat F. And O tu adalah less than F. Maknanya, ini yang kita hafal tadi, bahasa Inggerisnya read, ris, rim, vum. Vum ni infinity, vum. So image ni masih vum. Okay, image ni masih vum. So kalau dia suruh lukis pun, lukisan dia sama macam atas. Okay, lukisan dia sama macam atas. Alright. Kenapa dia suka bagi, cikgu bagi terus terang Kalau concave mirror, macam soalan sekarang, concave mirror, cermin cekung, dia suka bagi depan F. Okay,
Dia suka bagi yang depan F. Maksudnya less than F, kurang daripada F. Sebab apa? Ini ada aplikasi. Kalau kurang dari F ni ada aplikasi dia. Aplikasi dia adalah dental mirror. Dental mirror, cermin pergigian. So cermin yang doktor gigi masukkan dalam mulut tu. Okay, cermin yang doktor gigi masuk dalam mulut tu bentuk konkav. Bentuk konkav. So bila dia masuk dalam mulut, objek dia siapa? Objek dia gigi. So gigi, image dekat cermin tu nampak apa? Nampak gigi besar. So doktor tu senang lah nak congkil ke, nak korek ke, nak drill ke. Okay, Humaira, sekiranya C ni macam 2F lah. C ni kira macam 2F. Cuma kalau dia buat kantar, dia tukar. Dia tak bubuh C, dia bubuh 2F. Kalau dia buat kantar, dia buat 2F. Maksudnya, okay, cikgu dah bagi tahu kat nota tu. Concave mirror sama dengan apa? Concave mirror sama dengan convex lens. Maksudnya kalau cikgu buat convex lens kat sini, F kat sini, cikgu kekalkan F. Tapi belakang yang dekat C ni, dia tak jadi C, dia jadi 2F. So yang cikgu lukis kat bawah ni, convex lens. Okay, kantar cembung. Karakteristik sama. Kan cikgu kata karakteristik sama. Belakang, read, wrist, rim, boom, boom. Okay. So, dapat tak? Okay, so what is the meaning of focal point? So focal point bahasa Inggerisnya adalah point where light being converge or diverge. Okay, so dia adalah titik F tu focal point tu F. F tu adalah titik di mana cahaya ditumpu atau dicapah. Itu F. Okey, F dengan 2F untuk convex lens sahaja atau kedua-dua lens? Untuk kedua-dua lens. So kalau lens dia akan pakai 2F. Kalau cermin dia akan pakai F dengan C. Okey, C ni untuk bahasa Inggerisnya dia panggil center of curve. Center of curvature. Kalau matematiknya itu dipanggil radius. Kalau matematik dia sebenarnya radius. Okey, kenapa cikgu kata radius? Cikgu lukis kat sini. Okey, so kalau cikgu buat bulatan, okey, kalau kita ada bulatan, matematiknya ni diameter. So diameter tengah-tengah ni center. So center ni kalau matematiknya radius lah. Radius. So kalau contoh center cikgu 20 cm. Okey, diameter cikgu 40 cm. Separuh dari center F 10. Okey, jadi kalau cikgu ambil side belah sini saja. Okey, contoh cikgu ambil side belah sini je, tebalkan sikit. Okey, cikgu ambil side belah sini. Okey, nampak kat situ? Cikgu ambil side belah situ and cikgu padam. Jadilah concave. Okey. Alright. So kalau kata cikgu ada satu lagi bulatan. Right. And then cikgu ambil macam ni. Okay. So sini center tadi. Dekat sini cikgu buat center juga. Separuh dia F. Separuh dia F. Tapi cikgu ambil side belah sini. So cikgu padam. Dapatlah convex. So asal dia adalah bulatan. So selagi lagi besar bulatan tu, lagi besar bulatan, lagi jauh dia punya F.
Okay, lagi besar bulatan, lagi jauh dia punya F. Okay, lagi besar bulatan, lagi jauh dia punya F. Alright. So draw tak payah ikut yang atas. Okay. Maksudnya C dengan 2F tu sama. Ya, C tu dengan 2F tu maksudnya sama. Ya, betul. Lagi lengkung, lagi jauh F. Betul. Lagi melengkung, lagi jauh F. Itu pun betul. Okay. Lagi melengkung, lagi jauh F. So kalau cikgu ada bulatan macam ni dengan bulatan kecil. So cikgu buat line dia tengah. Okay. Kan beza kat situ. So cikgu ambil kat sini lah contoh. Okay, atas cikgu ambil sini. Okay. So kat sini kalau contohnya cikgu ambil yang tengah ni. Ini C. Separuh dia F. Okay, sini C. Ini dia punya F. Okay, so kita nampak apa? Yang belah kecil ni F dia pendek. Yang sini F dia panjang. So kalau cikgu ambil curve dia. Okay, curve dia ni lengkungan dia besar. Yang ni kalau cikgu ambil dia lebih melengkung ke dalam. Okay, so bila cikgu padam. Lagi besar lengkungan, F lagi jauh. Kecil lengkung dia, F dia pendek. Dapat beza? Okay. Keberat, okay. Dapat cikgu, terima kasih. Alright. Okay. Alright. So ini torchlight. Okay, so draw. Kita boleh draw kat atas ni. Draw dia macam tadilah. Okay, cikgu padam balik. 3 kelas pun tak habis kan bab ni. Tak sangka aku. Okay, tapi tak apa. Tak habis tak apa. Kita boleh buat lagi. Yang penting korang dapat something. Tu yang cikgu harapkan. Okay, so kat sini dia straight, langgar. Langgar cermin. Lepas tu pergi mana? Pantul ke F. Lukisan nombor 1 pantul ke F. Number 1. Okay, number 1. Number 2. Belum habis lagi number 1. Kena buat dekat belakang, putus-putus. Okay. So number 2 cikgu pakai warna biru. Dari objek tadi lalu C. Okay, lalu C. Sentuh. Sampai sentuh je normal line, buat putus-putus. So dia dekat sini. Okay, cikgu kalau tak putus-putus, boleh ke? Putus-putus ni sebenarnya sebab dia nak mewakili virtual tau. Mewakili maya. So selalunya kena buat putus-putus lah. Kena buat putus-putus. Okay. Okay, clear? Alright, thank you. Tak habis juga kita. Tak apa, tak apa. Okay, so draw. Kita dah draw. Okay, so ni concave reflector, pemantul. Okay, so dia suruh complete the ray of S. So S dah langgar situ. Okay, dia langgar sini apa dia jadi. So ini dia punya normal line. Okay, so reflection. So dia akan pergi ke sini reflect. Okay, reflect pantul. Okay, pantulan, reflection.
Mantul. Oh. Kemain dia coki. Repeat SPM pun. Okay, complete the path dah. State the light phenomena. Reflection. Pantulan. Okay. Normal line lukis kat mana? Normal line lukis dekat dia sentuh tu. Okay, dia sentuh dekat Q tu, normal line lukis kat situ. So dia pantul kat situ lah. Takkan lukis normal line kat sini lah, dia tak sentuh. Okay, takkan cikgu nak lukis normal line dekat bahagian atas, dia tak sentuh. Dia kat tempat dia sentuh. Normal line dia lukis kat tempat yang sentuh. Okay, reflection. Bijak, kurang bijak. Bijak, okay. Reflection of light, bijak sikit. Pantulan dah bijak, lagi bijak pantulan cahaya. Okay, the torchlight does not produce brighter parallel light. Okay, so parallel light maksudnya macam ni. Kalau cikgu nak lukis ke bawah lagi, boleh ke sini. Okay, and then dipantul. Right, so soalan dia adalah kat bawah ni. Okay, position of the bulb. Bulb tu nak duduk kat mana supaya dia pantul lebih mantul. Okay, supaya dia pantul lebih mantul, kita kena letak dekat F. Okay, bulb located at F of the concave reflector. Okay, mentol diletakkan di F kanta pula, sorry, cermin cekung. Letak tepat pada titik fokus. Yes, boleh. Letak tepat F tu titik fokus lah. Lupa pula cikgu tulis term dia. Titik fokus. F. F besar. Okay, F besar. Titik fokus. Okay, curve dia macam mana? Curve dia lebih besar. Kenapa kita nak curve yang lebih besar? Lagi besar, lagi banyak cahaya boleh pantul. Okay. Bigger curve. Alright. Ada soalan apa tu? Cikgu, apa maksud infinity dalam ciri-ciri Voom? Infinity. Okay, kejap lagi kita buat infinity. Okay, suggest one method to produce brighter ray. So, macam mana kita nak dapat lagi cerah? Lagi cerah, kita antara caranya use better reflector. Okay, ataupun nak lagi cerah kan? Torchlight tu, dia tanya pasal torchlight. So, kita boleh pakai add battery. Okay, so cikgu nak jawab soalan tu. Cikgu, apa maksud infinity dalam ciri-ciri Voom? Okay, soalan kawan korang, apa maksud infinity dalam ciri-ciri Voom? Okay, so cikgu letak kat sini. Wih, kat 40 dah. Okay, sekejap Satu lagi. So, apakah ciri-ciri yang pasal Voom tu? Okay, Voom, kita ingat balik. Voom kat mana? Okay, cikgu letak kat sini. Normal line. Okay, Voom kalau dia dekat F. Ni F. Yang ni C. Okay, so cikgu letak objek kat sini. Sebelum lukis, kita tahu dia Voom. Right, so cikgu try untuk lukis. Right, cikgu try untuk lukis. Macam ni kita nak lukis dia. Yang pertama, straight line. Okay. Okay, so straight line. And then dia pergi ke F.
Okay, dia pergi ke F sini. Patah balik kat sini. Putus-putus. So yang next adalah kalau dia pergi C. Okay, macam kita ajari kan. Tapi kalau cikgu buat pergi C, korang akan nampak kat sini. Line ni parallel. Okay, nampak kat situ? Line tu parallel. Maksudnya apa? Kalau cikgu sambung pun, okay, kalau cikgu ada kertas macam mana pun, kalau cikgu sambung lagi, InsyaAllah memang tak akan berjumpa. Pak, infinity. Tak jumpa. Masih tak jumpa lagi. Ya Allah, bila nak jumpa ni? Tak jumpa-jumpa. Itulah maksud infinity. Okay. To infinity and beyond. To infinity and beyond. Alright. Apa soalan ni? Lampu cerah, alamak. Nanti jumpalah tu. Okay, so kita dah 10:30. Rasanya cikgu pun terpaksa berhutang dengan korang. Topik ni juga untuk kita bincang lagi. Right, cikgu dalam torchlight sekeliling dia kan ada warna kelabu. Bukankah function dia untuk bagi lampu dia lebih cerah? Kalau nak jawab dalam exam, boleh ke? Atau nak jawab macam mana? Okay. So, kelabu tu sebenarnya reflektor, pemantul. Pemantul. That's why cikgu cakap tadi guna better reflector. Okay, better reflector. Contohnya kita pakai Lucina. Bukan Lucina apa? Bukan Lucina, dia panggil apa? Sorry. Yang shining. Permukaan yang shining kan dia adalah pemantul yang lebih baik. Okay, yang bukan bersinar, apa nama? Berkilat. Berkilat, yes. Berkilat kan. So kalau dia langgar yang berkilat, dia pantul lebih baik. Kalau kita pakai gelap, dia bukan pemantul yang baik. Right? Okay. So kat situ. So kita ada lagi tak sempat buat hari ni juga refraction. So cikgu berhutang lagi satu kelas. Lampu yang boleh sampai 100 meter. Ada spotlight. Spotlight boleh sampai lebih. Spotlight. Okay. Lampu jaga. Cuba tengok lampu jaga. Jaga pakai dia punya ni semua power. Okay. Itulah dia yang sempat hari ni. Okay, jadi sebab kita pun tak sempat buat refraction, total internal ada 2 lagi and lens ada 3 lagi topik. Tapi kalau ikutkan page tu korang akan nampak dia sebenarnya tak banyak page. Ada lebih kurang 5 page lagi paper 2. Okay, untuk paper 2 dia buang lebih kurang 5 page. Cikgu nanti nak PM boleh ke? Boleh PM. Siapa yang nak PM boleh PM. Right. So yang tak sempat 5 page tu, so cikgu akan buat satu lagi kelas. Okay, cikgu akan buat satu kelas. Date nanti cikgu beritahu. Sebab to be honest dengan korang, cikgu nak balik kampung ni. Okay, cikgu nak balik kampung. Tapi cikgu akan bagi tahu date dia bila kita nak buat. Kita akan buat. So cikgu berhutang dengan korang 3 kelas. Pertama, kelas untuk topik 2. Force and motion. Okay, force motion cikgu berhutang 1 kelas. Kita tak sempat cover. Ada sikit lagi yang power, energy, spring, cikgu tak sempat cover. Kedua, heat. Heat hari tu pun kita tak sempat cover yang gas law. Okay, yang tu. And last one, cikgu berhutang dengan kelas ni lah. So nanti cikgu akan buat 3 kelas. InsyaAllah tak ada bayaran apa-apa. Untuk siapa yang dah join. Okay, untuk siapa yang dah join, tak ada bayaran apa-apa. Cikgu akan bagi link dia dekat email. Cikgu akan bagi tahu bila nak buat tarikh tu. Cikgu akan umumkan, no worries. And then kita akan buat. So korang boleh join. Cikgu balik kampung buka lagu lagi. Buka ni, apa lagu apa? Balik kampung kan. Dendang Perantau kot. Oi, jangan Dendang Perantau sedih. Okay, thank you. Have a safe flight. Thank you. Cikgu tak naik flight, cikgu naik kereta. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama semua. Okay, so kita Balik jumpa kampung, lagi next class. Selamat balik kampung korang Cikgu. juga. Siapa yang balik kampung. Okay, bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama. Selamat Raya. Selamat Raya cikgu. Selamat Hari Raya semua. Terima kasih, Cikgu. 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 Okay, bye-bye. Selamat balik kampung.